Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saiful. Okey, hari ini kita akan memulakan kelas kita yang pertama, iaitu kita akan belajar tentang chapter pertama, iaitu The Investment Environment. So, ini adalah kelas pertama dan dalam buku awak pun ini adalah chapter pertama. Okey, apabila kita bercakap tentang investment environment, apa yang awak fikirkan? Okey, sebenarnya kita akan melihat secara intro apa itu investment dan bagaimana keadaan-keadaannya. So, investment mempunyai beberapa keadaan dan di sini akan kita huraikan satu demi satu. Investment boleh dikatakan mempunyai dua bahagian, iaitu real asset, aset yang boleh dikatakan aset nyata, dan VSD adalah financial asset. Real asset adalah sesuatu yang boleh dikatakan menghasilkan ataupun menyebabkan pendapatan dari sudut ekonomi. Maksudnya di sini, contoh kita ada aset land, tanah. Tanah ini mampu kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu, iaitu kita boleh buat tanaman, iaitu memberi kita sesuatu dari sudut productivity, iaitu kita dapat pokok-pokok, ataupun kita boleh sewakan tanah tersebut di mana kita dapat duit, ataupun kita make building, machine, knowledge atau apa sahaja yang mampu menghasilkan sesuatu. Jadi apa-apa yang menghasilkan dari sudut ekonomi, ia adalah dipanggil sebagai real asset. Tetapi berlainan dengan financial asset. Financial asset adalah sesuatu yang berbeza dengan real asset. Dia adalah claim terhadap real asset tersebut. Maksudnya, ia bukanlah berbentuk tanah ataupun building, tapi ia adalah sesuatu cara kita guna untuk menyatakan hak kita terhadap aset tersebut. Okey, dalam kes ini, cuba kita lihat adakah ini adalah real asset ataupun financial asset. Okey, contoh patent. Adakah dia adalah real ataupun adalah financial? Okey, patent boleh dikategorikan sebagai real kerana kita boleh gunakan patent tersebut untuk menghasilkan duit. Okey, sama juga dengan bagaimana pula dengan lease obligation ataupun dikenali sebagai perjanjian sewa rumah. Dia hanyalah sekadar kertas sahaja. Kita tak boleh pun guna surat perjanjian tersebut untuk disewakan ataupun tak. Dia hanyalah boleh nyatakan bahawa aset hartanah ini adalah milik kita saja. Dia adalah sebagai tanda kita claim terhadap hartanah tersebut. Jadi dalam kes ni, lease obligation adalah financial asset. Sama juga dengan RM RM5, wang tunai RM5. Adakah dia real ataupun financial? RM RM5, kertas RM5 yang awak pegang itu ataupun biasanya awak guna tu, dia mempunyai nilai, tetapi sebenarnya dia hanyalah sekadar kertas saja. Dia disandarkan ataupun dimilikkan terhadap nilai pasaran tertentu ataupun nilai emas tertentu. So, RM5 bill ni dikenali sebagai financial asset. Jadi dalam kes ini, apa-apa yang menghasilkan income ataupun productivity, ianya dikenali sebagai real asset. Tetapi, jika sesuatu tu adalah berdasarkan claim sahaja, ia dikenali sebagai financial asset. Financial asset adalah terdiri daripada 3 perkara, iaitu dia boleh jadi fixed income ataupun debt. Dalam kes fixed income adalah dia memberi nilai yang boleh membayar sesuatu pendapatan secara tetap ataupun secara berhutang, ataupun kita ada common stock, iaitu saham ataupun dikenali sebagai equity, ataupun kita ada derivative security. Ini ada 3 jenis untuk financial asset. Okey, mungkin ada yang kurang faham apa itu derivative security. Derivative security asalnya datang daripada
common stock biasanya. Okey, derivative security ni biasanya akan datang daripada common stock. Maksud, daripada common stock tu ataupun pemilikan saham, kita hasilkan sesuatu yang menghasilkan financial asset yang baru. Dan derivative security ni boleh menjadi apa sahaja. Dia boleh jadi dari sudut komoditi, boleh jadi sudut indeks ataupun apa sahaja. Manakala common stock pula ataupun equity, dia adalah hak, iaitu claim kita terhadap suatu pegangan. Contohnya dalam kes ni, biasanya apabila kita melabur dalam sesuatu saham, maksudnya kita mengklaimkan, kita katakan bahawa aset tersebut adalah hak milik kita. Okey, sekarang kita pergi ke fixed income untuk lebih detail. So, fixed income seperti yang kita tahu adalah apa-apa yang boleh kita perolehi. Okey, dia adalah berbentuk tetap ataupun kadang-kadang dia boleh ditentukan oleh formula. Dan biasanya kita ada dua jenis fixed income, iaitu money market. Kita ada capital market. Okey, money market ni biasanya adalah short term. Dia highly marketable. Maksudnya dia sangat-sangat mudah dipasarkan. Apabila kita jual, ada sahaja permintaan. Sangat mudah untuk dijual dan sangat mudah untuk dibeli. Dan biasanya dia mempunyai low credit risk. Maksudnya untuk seseorang tidak membayar adalah kurang. Tetapi untuk capital market debt berlainan. Dia biasanya adalah berbentuk long term, jangka panjang. Long term di sini biasanya kita kaitkan dengan 10 ke 30 tahun kebiasaannya. Okey. Jadi biasanya berbentuk long term dan dia boleh jadi selamat ataupun berisiko. Ia yang bergantung kepada jenis bond tersebut, capital market tersebut. Kita lihat pula daripada sudut common stock derivative. Common stock adalah equity ataupun pegangan yang menunjukkan ownership terhadap sesuatu corporation. Di corporation di sini, dia boleh mewakili apa sahaja. Okey, biasanya kita akan kaitkan dengan syarikat ataupun firm. Dan dalam kes ni, okey, apabila kita bayangkanlah dalam keadaan kita bayangkan sesuatu syarikat, kita namakan Telekom Malaysia. Okey, apabila Telekom Malaysia hendak memerlukan duit untuk menjalankan perniagaan, biasanya apa yang dibuat adalah dengan meminjam duit kepada bank ataupun menjualkan sebahagian hak pegangan untuk syarikat tersebut kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi, dalam kes ni, ada dua cara yang boleh dibuat bergantung kepada apa yang dipilih. Jadi, Telekom Malaysia boleh menjual haknya. Dalam kes ni, mungkin pelabur-pelabur yang berminat boleh membeli saham ataupun ownership dalam syarikat Telekom Malaysia. Jadi, apabila syarikat ini telah dibeli, shareholder ataupun stockholder ini akan mempunyai hak terhadap corporation tersebut. Dan biasanya dia akan memperolehi amount tertentu. Dia boleh jadi nilai, walau bagaimanapun, nilai yang diterima tu tak akan jadi tetap. Dia bergantung kepada kejayaan firm tersebut. Nilai tersebut boleh jadi banyak jika syarikat tersebut untung, ataupun nilai tersebut boleh jadi rendah jika syarikat itu tidak untung. Seterusnya adalah derivative. Seperti saya cakap, derivative ni terhasil daripada beberapa security. Dia boleh jadi apa sahaja. Biasanya dia akan terhasil daripada stok ataupun bond. Maksudnya daripada saham tertentu, kita terbitkan satu lagi financial security yang baru. Ataupun daripada bond, kita hasilkan suatu produk yang baru. Dan biasanya, derivative ini digunakan untuk memindahkan risiko.
Jadi kita akan melihat lebih jelas, lebih detail nanti di bahagian seterusnya. Financial market dan ekonomi. Sebenarnya financial market ni mempunyai beberapa peranan dan perkara ini yang amat penting untuk kita faham kenapa financial market ni sebenarnya amat penting dan sangat diperlukan oleh kita dan sudut ekonomi. Okey, dia berfungsi sebagai information rule. Jadi kita boleh tahu maklumat-maklumat suatu syarikat dengan lebih baik. Jadi bila kita tahu, kita akan dapat melabur pada tempat yang lebih baik. Jadi sebenarnya financial market ni membolehkan capital ataupun dana mengalir pada syarikat yang mempunyai prospek yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada. Dan seterusnya peranan financial market adalah sebagai consumption timing. Apa yang dimaksud consumption timing ni adalah security tersebut digunakan untuk menyimpan kekayaan dan digunakan pada masa hadapan. Contohnya, awak beli, contohnya awak ada 10,000. Awak tak tahu apa nak dibuat 10,000 tu. Jadi awak simpan dalam fixed deposit dengan harapan ia akan menghasilkan nilai tertentu pada masa hadapan. Jadi dalam kes ini, awak dapat memindahkan kewangan awak ke financial market yang lain, melalui financial market, dan seterusnya memindahkan penggunaan tersebut pada masa hadapan. Selain itu, peranan financial market adalah sebagai allocation of risk dan untuk membezakan ownership dan management. Okey, apa yang dimasukkan sebagai allocation risk adalah awak sebagai pelabur boleh memilih security-security yang ada berdasarkan risiko awak. Seperti yang awak tahu, setiap security mempunyai risiko yang berlainan. Ada yang mempunyai risiko yang tinggi untuk dilaburkan, ada yang mempunyai risiko yang rendah untuk dilaburkan, bergantung kepada apa yang dipilih. Jadi setiap orang tak sama. Jadi ada yang suka pulangan tinggi, jadi dia mengambil risiko yang lebih tinggi. Tapi mungkin ada orang lain yang tidak suka mengambil risiko yang rendah dan suka risiko yang rendah untuk mendapatkan pulangan yang rendah. Okey, untuk separation of ownership and management ni adalah untuk menghasilkan kestabilan apabila mengurus sesuatu syarikat. Untuk awak faham, kenapa perkara ini penting adalah kerana, awak perlu tahu, kalau kita lihat contoh, apabila awak beli syarikat Telekom Malaysia, dia adalah menunjuk awak adalah pemilik syarikat tersebut. Tetapi itu bukan makna untuk awak urus Telekom Malaysia. Dia mempunyai manajemen badan pengurusan tertentu yang akan mengurus syarikat tersebut bagi pihak awak. Jadi dengan adanya financial market ini, dia akan dapat membezakan ownership dan manajemen. Sering kali terjadi wujudnya agency problem. Maksudnya, kadang-kadang ownership ni tak puas hati dengan management, dengan pihak pengurusan. Dia kerana ada beberapa perkara yang terjadi. Contohnya, dalam kes Telekom Malaysia, sebagai ownership, awak mesti yang mahu syarikat tersebut ditadbir dengan baik dan menjana keuntungan. Tapi dari sudut management, kadang-kadang apa yang mereka lihat, manakala mereka adalah pihak pengurusan, mereka mungkin tidak lebih cenderung untuk melihat profit itu sebagai objektif utama. Jadi di sini wujudnya konflik. Sebab itulah beberapa langkah diambil untuk memastikan
ownership dan management ni tak bergaduh. Okey. Contohnya langkah apa yang perlu dibuat adalah, okey, contohnya adalah seperti kita pertama adalah, okey, contohnya adalah memberi saham, okey, kepada pihak management. Jika berjaya menaikkan syarikat. Jadi dengan membuat demikian, management akan mempunyai pemikiran yang hampir sama dengan ownership. Itu adalah satu langkah. Yang kedua adalah mungkin kita melantik ownership, beberapa orang ownership sebagai lembaga pengarah dalam bahagian management. Oleh itu, stakeholder ownership yang dilantik ini dapat memantau supaya memastikan objektif sentiasa seiring. Jadi itu dua perkara yang biasanya digunakan untuk memastikan bahawa pihak management seiring dengan pihak ownership. Financial market ini juga adalah penting untuk bertindak sebagai corporate governance dan corporate ethics. Okey, kalau tak ada financial market ini, akan berlakunya banyak kekecohan ataupun chaos, ataupun apa saja yang tidak menarik ataupun tidak best. Jadi antara awak perhatikan seperti accounting scandal yang berlaku pada Siam, Olympus. Ini Siam ni bukan ayam Siam ni adalah sebuah syarikat di India. Olympus syarikat Jepun yang menggunakan memanipulasikan accounting untuk menipu. Okey, ataupun yang kes, kalau awak lihat dulu, kes auditor, iaitu Arthur Andersen dan kes Aaron yang memanipulasikan data-data dalam accounting untuk menipu. Okey, dan perkara-perkara ini menyebabkan syarikat tidak ditadbir secara baik. Oleh itu, adanya guna akta tertentu, disebabkan itu adanya wujud financial market untuk memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku lagi. Jadi dari semasa ke semasa, corporate governance ni akan diperkukuhkan dengan akta-akta tertentu. Okey, kalau awak baca ni SOX, panggil Sarbanes-Oxley Akta. Okey, ni dikenali sebagai SOX. Dia adalah akta government yang biasanya digunakan di US. Okey. Jadi perkara-perkara ini, akta ini amat penting untuk memastikan bahawa perkara ini tidak disalahguna. Okey, antara isu lain adalah seperti stock analyst. Contohnya kadang-kadang apabila analis dia terlampau optimis, padahal syarikat tersebut tak untung tapi dia mencadangkan. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan berlakunya salah guna kepakaran. Contohnya dicadangkan A untuk menambah dana A, tapi sebab dia terlampau optimis, padahal hakikatnya tidak. Jadi perkara-perkara ini yang digunakan, akta ini yang digunakan untuk memperkukuhkan perkara ini. Investment process mempunyai beberapa proses, beberapa langkah. Dia terdiri daripada asset allocation, security allocation. Apa yang dimaksud dengan asset allocation adalah awak memilih aset apa yang dilabur. Okey. Seterusnya awak pergi kepada security solution dan melihat dalam aset tersebut jenis security apa yang dilaburkan. Contohnya saya bagi baik keadaan. Okey, awak mempunyai biasanya dua approach yang awak boleh buat. Awak boleh daripada top down, daripada atas ke bawah, ataupun bottom up. Okey, dinamakan top down adalah daripada atas ke bawah. Contohnya awak akan pilih aset apa yang dilaburkan. Awak mungkin memilih, saya nak melaburkan sebanyak 60% dalam saham, 40% dalam aset, dalam bond. Okey, itu asset allocation. Awak menyatakan 60 dan 40. Dan daripada 60 ke 40 tu, okey, awak kata 60 tu nak dilaburkan saham,
Jadi 60 tu awak seterusnya ke securitization. Maksudnya awak nak menabur dalam saham apa? Okey, mungkin awak nak pilih saham Telekom, saham Top Growth mengenangkan COVID kan, ataupun saham Dilium, pasar minyak, ataupun apa sahaja. So awak pilih sebanyak 60% dan 40% lagi awak pilih bond. Okey, maksudnya sini awak pilih daripada atas ke bawah. Satu lagi approach ataupun awak boleh buat adalah dari sudut bottom up, daripada bawah awak ke atas. Maksudnya awak tak melihat daripada asset allocation, awak terus kata memandangkan sekarang adalah COVID, adalah waktu terbaik adalah kita laburkan saham-saham yang berkaitan COVID. So awak kata saya akan labur dalam 20% dalam Top Glove, 20% dalam Pentamax, ataupun 20% pada IH, kerana IH ni adalah saham hospital. So awak merasakan security yang berkaitan dengan kesihatan ni mampu naik. So awak akan laburkan. So awak dah tentukan dulu security apa yang hendak dilaburkan. So daripada situ awak kata okey, akhirnya awak buat. Awak kata awak akan labur dalam syarikat ini. So sebanyak 80%. Bila kita kira balik, dia adalah sebanyak 80%. Jadi security dalam kes ni, security tu yang dipilih dahulu. Barulah selepasnya barulah asset. Okey, kita labur pada dah pilih security. Okey, barulah kita pilih asset. Okey, 80% saham dah pilih, 20% bond pun dah pilih. Okey, so dalam kes ni awak dapat lihat dua approach yang berbeza. Satu daripada top down, daripada atas ke bawah. Satu lagi bottom up, bawah ke atas. Dua-dua ada kebaikan dan keburukan. Okey, kalau awak ada dalam kelas ni, biasanya saya akan tanya soalan. Tapi memandangkan awak tak ada dalam kelas ni, awak dengar je, saya pun bagilah jawapan. Okey, kebaikan untuk aset daripada atas ke bawah. Apa dia kebaikan? Top down, daripada atas ke bawah adalah awak boleh tentukan objektif awak. Awak boleh suitkan dengan objektif awak. Contohnya awak adalah seorang yang kurang berisiko. Jadi mungkin awak akan melaburkan sebanyak 30% sahaja dalam saham, 7% dalam bond. So awak dah tentukan pada aset awak apa yang dilaburkan. Kemudian barulah awak akan pilih aset security yang sesuai dengan aset tersebut. So kelebihan pertama adalah untuk top down tu adalah awak dapat suitkan dengan objektif awak. Manakala kelebihan untuk bottom up adalah awak dapat mengambil kesempatan terhadap situasi yang sedang berlaku. Awak tahu bahawa saham-saham yang berkaitan dengan kesihatan tengah rancak naik. So sebab itu kan awak terus labur dalam saham-saham syarikat tersebut. Jadi kelebihan untuk bottom up ni, dia dapat merebut ataupun menjadi opportunity, merebut opportunity yang ada waktu tersebut. Jika awak ambil kaedah top down, awak boleh rebut juga sebenarnya, tapi awak tak serebut bottom up. So apa yang dikatakan bottom up dan top down ni, mana satu yang baik, ia bergantung kepada strategi awak dan apa yang awak nak. Tetapi biasanya dalam satu syarikat, bottom up ni boleh dikatakan suatu strategi yang agak berisiko berbanding kaedah top down. Okey, dalam investment awak percaya bahawa pasaran adalah kompetitif. Maksudnya sangat-sangat kompetitif. So, market adalah sangat efisien. Maksudnya segala info yang diketahui akan terus
tertunjuk pada harga. Maksudnya kalau awak tahu saham A akan naik, saham A pasti akan dibeli oleh ramai orang. So harga A itu pun akan tertunjuk pada nilai yang betul. So dia akan naik dengan lebih cepat, sangat-sangat cepat, dan menunjukkan harga yang sebenar. Jadi itu yang dimasukkan dengan market kompetitif. Tapi kita akan pergi lebih jauh nanti market kompetitif ni, contoh-contohnya dalam bab yang lain. Tapi untuk dalam kes ni cukuplah awak tahu market adalah sangat kompetitif dan biasanya market adalah efisien. Okey, disebabkan market adalah efisien, jika awak mengamalkan kaedah perumusan aktif, awak tahu awak tak akan dapat buat duit pun. So, cara terbaik adalah awak cuba cari security yang bukan tak buat duit. Maksudnya, cara awak nak buat duit tu, awak akan cari security yang tersalah nilai. Dan awak cuba timing the market. Maksudnya, awak cuba lihat adakah waktu sekarang sesuai untuk melabur atau tak. Berbanding dengan cara passive management, awak tak ada attempt untuk find undervalue security ni. Awak dah kata bahawa market sangat kompetitif, so market telah pun menunjukkan harga sebenar, so agak sukar untuk mencari security tersebut. So apa yang awak buat adalah awak beli syarikat tersebut dan memegang portfolio secara banyak. Maksudnya awak diversify portfolio awak itu. So awak tak ada attempt untuk mencari nilai security yang murah. Awak tak ada attempt pun untuk timing the market. Okay, seterusnya kita pergi ke player-player dalam financial market. Okay, kalau biasanya dalam kelas saya, kelas boleh rehat sekarang ni. Maksudnya awak boleh lah nak pergi minum ke tandas ke tak. Tapi memandangkan kita online, player dalam financial market terdiri daripada 3 stakeholder, iaitu business firm yang merupakan peminjam biasanya. Contohnya suatu bisnes, jika hendak berkembang ataupun nak memulakan bisnes, dia akan buat. Manakala household pula adalah iaitu yang merujuk kepada kita adalah sebagai net savers. Maksudnya kita mempunyai duit. Biasanya duit tersebut kita dapat mengenai kerja ataupun apa sahaja yang kita simpan dan kita gunakan untuk diberi kepada siapa sahaja. Contoh dalam kes ni mungkin government ataupun business firm. Seterusnya adalah pihak government, iaitu pihak kerajaan. Mereka boleh jadi sama ada borrowers ataupun savers. Contoh dalam kes borrower adalah dia boleh mengeluarkan bond, contohnya ataupun sukuk untuk mendapatkan dana untuk buat projek-projek yang berkaitan dengan negara kita. Contohnya mungkin bond dikeluarkan untuk menghasilkan hospital dan kerana mungkin government tak ada duit ataupun merasakan cadangan tersebut lebih baik, so mungkin dia buat sukuk untuk menghasilkan sekolah ataupun hospital. Dan government boleh juga jadi savers, iaitu mendapat pendapatan dan menyimpan income tersebut. Dan dalam financial market, kita ada financial intermediary, iaitu boleh dikatakan orang tengah. Okey, orang tengah ni berfungsi untuk mengumpul duit tersebut dan seterusnya melaburkan pada fund-fund tertentu. Dalam kes ni contohnya investment company. Investment company adalah tempatnya terkumpulnya duit-duit untuk dilaburkan dan dia akan ambil duit tersebut untuk dilaburkan. Bank juga boleh dikatakan financial intermediary kerana dia menggunakan duit kita simpan dalam bank, dia menjadi orang tengah untuk dikumpulkan, seterusnya dia akan guna tersebut untuk menghasilkan pendapatan dengan memberi pinjaman ataupun apa sahaja. Insurance company pun sama, credit union pun sama. Dan kes insurance company, dia akan kumpul duit kita dan menghasilkan satu tabungan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang
mencarung. Dalam universal, biasanya dalam aktiviti-aktiviti bank ni, kita boleh katakan bank ni mempunyai peranan yang berbeza. Apa yang awak lihat di bank biasanya adalah commercial bank. Di mana commercial bank ni akan mengambil deposit awak dan menyimpan. Dan cara commercial bank ini buat duit adalah dengan membuat pinjaman terhadap insan ataupun peminjam yang memerlukan. Manakala dari sudut investment banking, ia adalah berbeza. Dia adalah menghasil ataupun menulis sesuatu stok. Sesuatu stok ataupun saham bukanlah diterbitkan dengan secara mudah sahaja. Tapi sebenarnya dia akan melalui satu proses yang biasanya diurus oleh investment banking. Dan investment banking ini terlibat dalam penjualan security pada peringkat awal, iaitu primary market. Dan seterusnya, dia akan bertindak juga sebagai investor untuk secondary market. Apa yang membezakan primary market dengan secondary market? Primary market dengan secondary market ni boleh kita umumkan macam ni lah. Masa awal-awal, macam kita ambil contoh telekomersial tadi, dia perlukan modal, so dia jual sedikit hak dia. So masa awal tersebut itu dia akan, peringkat awal tu dia akan jual kepada orang yang berminat. Peringkat itu dinamakan primary market. Katakanlah Abu membeli saham syarikat Telekom daripada pihak Telekom pada peringkat awal. Itu dinamakan primary market. Seterusnya perkara ini, oleh kerana Abu dah pun merasakan dah memegang saham tersebut untuk tempoh yang lama, dia merasakan sudah tiba masanya untuk jual, maka dia pun jual saham dia. Dan dia bukan jual pada telekomersial balik, dia akan jual pada insan atau orang lain yang berminat. Dan kes ni mungkin kita namakan Ali. So Ali akan beli saham tersebut. Jadi sekarang dalam kes ni, kalau awak lihat, Telekom Malaysia tidak lagi terlibat dengan jual beli ini lagi. Dia terdapat modal dan digunakan modal tersebut untuk menguruskan Telekom Malaysia. Yang berlakunya pertukaran adalah di sini, Abu dengan Ali ini adalah berdasarkan ownership terhadap Telekom Malaysia. Maksudnya kini Ali hendak mempunyai ownership dalam Telekom Malaysia, so dia hendak membeli saham Telekom Malaysia pada Abu pada harga tertentu. Jadi ini dinamakan secondary market. Seterusnya kita pergi ke krisis ekonomi yang agak popular di dunia. Sebagaimana tahu, terdapat beberapa krisis yang berlaku. Contohnya, kalau kita perhatikan, COVID juga boleh dikatakan satu krisis, iaitu krisis di mana kebanyakan saham telah jatuh menyunam waktu COVID melanda. Begitu juga dengan financial crisis 2008. Dalam banyak-banyak krisis 2008 boleh dikatakan satu krisis yang agak popular. Dan kalau awak nak berborak ataupun bila awak dah mula kerja nanti, awak nak sembang macam power, awak katalah awak kena tahu apa yang berlaku pada krisis 2008 ini sebenarnya. So, krisis 2008 ni agak popular dan dia berkaitan dengan housing market, dengan harga pasaran rumah yang meningkat begitu mendadak tanpa kawalan. Dan dia berlaku kebanyakan di US, tapi perkara ni merebak kepada beberapa negara. Kita pergi tengok harga rumah. Kalau awak perhatikan daripada tahun Januari 1987 sehinggalah Januari 2007, so awak akan perhatikan harga rumah sentiasa naik. Dengan melihat graf ni, ini membuat orang percaya bahawa harga rumah sentiasa naik. Jadi orang menyangkakan bahawa harga rumah akan naik.
Jadi sebab ini menarik minat investor untuk melabur duit untuk membeli rumah, kerana merasakan harga rumah akan naik. Kalau tak beli sekarang, harga rumah akan naik, rugi nanti. So ini menyebabkan permintaan terhadap harga rumah meningkat. Okey. Selain itu, antara faktor yang berlaku krisis ekonomi pada 2008 adalah disebabkan cara pihak bank meminjamkan duit ini berubah. Okey, pada zaman dahulu, tak adalah zaman dulu sangat. Sebelum ini, biasanya pihak bank yang issue loan tu kepada pihak peminjam, iaitu yang hendak membeli rumah. Okey, jadi pihak bank seterusnya akan memegang aset yang terdiri daripada long term mortgage loan. Okey, so liability untuk pihak thrift ni, pihak firm tu, pihak bank ni adalah deposit. Maksudnya dia mengharapkan supaya peminjam rumah ni sentiasa membayar duit deposit tersebut. Jadi pada asasnya cara housing finance ni bertindak adalah beroperasi adalah berdasarkan dihasilkan originate to hold, maksudnya untuk memegang aset tersebut. Tetapi oleh kerana adanya bijak pandai berlaku, biasalah manusia ni pandai, maka dia telah, seperti saya katakan, wujudnya derivatif, iaitu securitization, iaitu kita namakan, memang betul bukan kita namakan Fannie dan Mae dan Freddie Mac. Okey, ini adalah pihak syarikat, pihak yang berkaitan dengan perumahan di US. Apa yang dia buat adalah dia beli loan tersebut, dia kumpulkan dan dia hasilkan satu security. Okey, maksudnya security ni diasaskan berdasarkan gabungan pinjaman perubahan. Maksudnya dalam kes ni, contohlah kita namakan apa kita namakan watak-watak yang kita namakan Zul lah. Okey, Zul beli rumah, Zul melakukan pinjaman, Zul buat pinjaman A. B nama pula kita namakan Syifa beri rumah, dia buat pinjaman rumah B. So okey, pinjaman A dan B ni digabungkan. Jadi awak boleh perhatikan loan rumah A iaitu Zul dan loan B ni dikumpulkan. Okey, dan seterusnya akan dijual kepada orang lain. Mungkin dalam kes ni saya investor tu, saya beli loan tu. Jadi dan maksudnya cara saya dapat income adalah apabila Zul dan Syifa bayar duit mortgage perumahan mereka, dia akan melalui satu proses dan duit tu seterusnya akan sampai kepada saya. Jadi kalau dahulu housing finance ni adalah dicipta untuk memegang, tapi kini dia dijadikan security dan didistributekan. Okey, untuk lebih mudah kita lihat dari sudut inilah. Maksudnya homeowner iaitu Syifa dan Zul. Okey, benda tu digabungkan, P dan I ni dia adalah servis digabungkan digabungkan dan dijual kepada agensi dan seterusnya dijual kepada investor. Okey, so bila homeowner ni maksudnya Syifa ataupun nak buat payment dan I interest, dia akan bayar kepada originator. Originator akan bayar kepada agensi. Agensi akan bayar kepada investor. Jadi, kalau dahulu hanya melibatkan dua peringkat ini sahaja, dua badan ini saja, kini dia melibatkan banyak orang. Dengan ini, terhasillah satu lagi securities. Maksudnya dengan pinjaman rumah sahaja, awak boleh terbitkan dan terhasillah satu securities. Jadi, macam mana
benda ni boleh berlaku dan boleh menyebabkan kejatuhan ekonomi. Okey, pada asalnya benda ni nampak seolah macam macho memang smart dan bijak. Tetapi salah guna ataupun cara security ni telah disalah guna. Bila sebelum ini pinjaman rumah yang biasanya kita kaitkan dengan lower risk kerana mempunyai risiko yang rendah, tetapi oleh sebab wujudnya kemunculan securitization ni, maka terhasillah beberapa subprime loan ni. Contohnya subprime loan ni adalah sebelum ni kalau Shifa nak beri rumah, dia perlu melalui satu proses yang agak sukar. Maksudnya bank akan cek latar belakang Shifa ni macam mana. So kalau melihat rekod Shifa yang baik semua, so dia merasakan baik, so dia akan bagi pinjaman. Kalau dia dah tengok macam tak mampu bayar je Shifa ni, so dia tak akan bagi pinjam. So apa yang nak dimasukkan, dia adalah melalui satu proses yang sangat sukar. Jadi, tetapi bila wujudnya security ni, maksudnya berlumba-lumba agensi nak buat benda ni, dan berlumba-lumba bank nak bagi pinjaman sebab merasakan bahawa melabur dalam hartanah ni adalah low risk. So banyak loan-loan diberi pinjam. So kesannya bila banyak loan diberi pinjam sebab nak dapatkan banyak pinjaman, jadi orang yang tidak layak dapat loan diberi loan. Jadi akhirnya risk tu semakin tinggi dan berpindah kepada investor. Okay. Jadi, kita boleh katakan, pool ni boleh dikatakan dibahagi kepada beberapa tranche ataupun beberapa blok. Jadi, ada yang senior tranche, lower risk, tapi highest rating. Dapat highest rating. Tapi dapat pelanggan yang rendah. Berbanding junior tranche, dia high risk, dia dapat rating yang rendah, tapi ada kemungkinan mendapat pelanggan lebih tinggi. Jadi, kesan daripada default risk tu, kemungkinan orang tidak bayar tu akan memberi kesan kepada senior tranche dan junior tranche. Tetapi apa yang mengalami kesan terlebih dahulu adalah junior tranche. Okey, apabila pinjaman dibayar, contohnya Shifa dapat pinjaman dia bayar, so akan melalui beberapa proses dan duit tersebut akhirnya akan dibayar kepada senior tranche dahulu. Kemudian barulah junior tranche. Jadi jika Shifa tak bayar duit, sorry Shifa, saya sebut nama awak banyak kali. Jadi maksudnya duit tu tak dapat pada investor. Jadi akhirnya benda ni collapse. Mortgage derivative ni, macam saya cakap, adalah security yang terhasil pada mortgage. Jadi apa yang menjadi punca dia adalah disebabkan rating yang diberi adalah salah. Walaupun terhadap senior tranche yang dikatakan selamat. Dan kenapa benda ni berlaku? Pertama adalah tidak siapa expect bahawa bidang hartanah ni, pasaran hartanah ni akan jatuh. Semua ingat harga pasaran akan naik. Kesannya apabila harga rumah jatuh dan menyebabkan apa yang dibeli tu dirasakan mahal, jadi tidak dibayar, menyebabkan kesannya pinjaman tidak dibayar dan seterusnya investor pun rugi. Dan antara faktor lainnya adalah disebabkan geografi diversification. Kita hendak labur pada tempat-tempat geografi yang lebih luas, tapi sebenarnya dia tidak dilabur secara meluas. Dan disebabkan agensi problem, di mana rating yang diberi agensi itu tidak tepat, dan disebabkan credit default swap yang tidak mengurangkan risk pada hal yang sebenar. So, apa tu CDS? CDS ni kita
adalah boleh kita ibaratkan sebagai insurans. Contohnya, apabila seseorang tidak bayar pinjaman, contohnya katakan contohnya bank bagi pinjaman kepada, namakanlah Alisa, bank bagi pinjaman kepada Alisa. Tugas Alisa adalah untuk membayar duit. Jadi dalam kes ni, bank turut mengambil CDS sebagai insurans jika Alisa tidak bayar duit. Jadi jika Alisa tidak duit, bank akan aktifkan CDS ni untuk dapatkan duit tersebut daripada pihak yang menawarkan perkhidmatan ni. Sama seperti insurans. Tetapi menjadi isu di sini adalah pada asalnya dia tidak menjadi isu sebab CDS ni digunakan untuk melindung. Jadi investor ni dia pun beli CDS ni untuk merasa lebih selamat. Tetapi menjadi isunya apabila sebenarnya orang yang provide tu, orang yang issue CDS ni tak mempunyai capital yang besar. Maksudnya pihak insurans yang mengisukan CDS ni tak mempunyai capital yang cukup besar. Kesannya CDO gagal untuk melindung bank dan akhirnya bila bank pun tak dapat duit, so market collapse. Panjang juga Okey, tak apa. Lagi beberapa minit saja. Sebab biasanya untuk kursus ni, untuk topik ni 2 jam kalau dalam kelas. Tapi untuk ni kita hanya sejam saja. Sebab kalau dalam kelas kita ada waktu rehat. Tapi dalam kes ni awak boleh pause. Okey, seterusnya adalah systemic risk, iaitu risiko yang berlaku pada sesuatu yang merebak kepada market yang lain. Jadi dalam kes ni, apa yang berlaku pada financial crisis 2008, dia bukan sekadar memberi kesan kepada pasaran hartanah, tetapi dia merebak kepada beberapa perkara yang lain. Contohnya, akhirnya bank collapse. Dan bila bank collapse, perkara lain turut terkesan. Ini disebabkan bank gagal untuk mismatchkan tahap maturity dengan liquidity aset yang ada. Jadi bank melihat bahawa perkara ini mungkin yang risiko rendah. Dia gagal untuk mengetahui bahawa perkara tersebut adalah sangat-sangat berisiko sebenarnya. Jadi ini menyebabkan berlakunya systemic risk. Dan untuk kes investor pula, investor terlalu percaya pada produk CDS ni. Jadi dengan membeli CDS, investor merasakan ianya selamat. So, isu yang satu lagi dalam CDS ni biasanya di-tradekan pada over the counter. Maksudnya dia tidak dijual secara standardized. Maksudnya awak perlu pergi ke pihak tertentu untuk minta insurans ni. Jadi bila awak pergi terus ke insurans untuk membeli produk tersebut, dia kurang transparent. Jadi menyebabkan dia gagal untuk memberi perlindungan pada nilai yang sebenar. Okey. Ini adalah dia punya kronologi, iaitu 2000 ke 2006 harga rumah naik, 2004 interest rate makin bertambah, 2006 harga rumah puncak, 2007 mula berlakunya losses, dan 2007 juga Bear Stearns announce trouble in subprime mortgage, dan 2008 akhirnya market collapse. Syarikat-syarikat seperti Lehman, AIG, Lehman Brothers, semuanya boleh dikatakan mengalami masalah. Okay. So, itu sahaja untuk kali ini. Saya rasa tiada apa-apa yang hendak
dibincangkan lagi. Saya rasa semua pun dah penat sebab saya pun dah cakap 50 minit. Jadi saya harap agak jelas untuk chapter 1. Kita akan jumpa untuk chapter kedua. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi.